Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Lim Guan Eng memanggil Muhyiddin Yassin penipu dan pembohong. Ini berkait dengan kes Yayasan Al-Bukhari. Masa zaman UMNO Barisan Nasional, Yayasan Al-Bukhari diberi tax exempt status. Bermaknanya, yayasan itu tidak perlu bayar cukai. Kerana kerja amal mereka iaitu Islamic charity work ataupun charity work berkait dengan Islam dan masyarakat Islam. Apabila Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan pada tahun 2018, tax exempt status ini dibatal. Dan pembatalannya dibuat oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri yang duduk di bawah Kementerian Kewangan. Dan Menteri Kewangan semasa itu ialah Lim Guan Eng. Yayasan Al-Bukhari disuruh membayar cukai dan denda sebanyak 3.5 bilion ringgit. Kalau Al-Bukhari ditekan atau dipaksa membayar 3.5 bilion ringgit kepada kerajaan, maka yayasan itu akan bankrupt, akan terpaksa tutup. Sebab 3.5 bilion cukai dan juga denda yang dituntut dari yayasan itu melebihi aset. Bermaknanya technically bankrupt, gone. Alhamdulillah, Pakatan Harapan memerintah hanya 22 bulan. Dan selepas kerajaan baru ambil alih dengan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan Tengku Zafrul Aziz sebagai Menteri Kewangan, Yayasan Al-Bukhari telah memohon supaya tax exempt status mereka dikembalikan, restored the tax exempt status. Oleh kerana mereka layak dan mereka tidak mampu nak bayar 3.5 bilion cukai dan denda kepada kerajaan. Duit itu semua dah dibelanja. Dibelanja untuk kerja charity. Dan ramai orang Melayu, orang Islam telah benefit dari bantuan Yayasan Al-Bukhari. Apa Muhyiddin buat ialah dia terima surat permohonan dan dia hantar kepada Menteri Kewangan dengan komen kalau benda ni okey, kalau wajar, maknanya pertimbangkan. Muhyiddin telah ditangkap dan di-charge di bawah kesalahan salah guna kuasa. Anwar bagi tahu Parlimen 2 hari dulu. Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tidak ada kuasa untuk memberi atau membatal status tax exempt. They have no power, no authority. Oleh kerana itulah Muhyiddin ditangkap. Sebab Muhyiddin ni salah guna kuasa dan charge terhadap Muhyiddin ialah salah guna kuasa. Abuse his authority. Tapi di bawah Section 44 kurungan 6B, boleh pergi cek. Section 44 bracket 6B. Section itu berkata, sekira sesiapalah individu ke syarikat ke pertubuhan ke tak kisahlah. Sekira sesiapa tidak tidak puas hati dengan keputusan Lembaga Hasil Dalam Negeri, if you are not satisfied with the decision of the Internal Revenue Department, Lembaga Hasil Dalam Negeri, maka you boleh rayu kepada menteri. Jadi ini clear bahawasanya ada peruntukan untuk rayuan. Dan kalau sekiranya menteri memandang perkara ni wajar dipertimbangkan, maka boleh dipertimbangkan. Jadi macam mana kata Muhyiddin ni salah guna kuasa dan ditangkap dan di-charge oleh kerana salah guna kuasa?
apabila Seksyen 44(6B) ada peruntukan untuk sesiapa sahaja yang rasa tidak puas hati, mereka boleh rayu kepada menteri. So, kalau sekiranya undang-undang membenarkan rayuan kepada menteri untuk pertimbangan menteri, maka itu dalam bidang kuasa menteri lah. Dan bukan Muhyiddin lulus. Muhyiddin terima permohonan dan edar dia forward kepada Menteri Kewangan untuk Menteri Kewangan mempertimbangkan. So, charge terhadap Muhyiddin salah guna kuasa tu salah. Dan Anwar bohong apabila Anwar kata menteri tidak ada kuasa, no power, no authority, oleh kerana itu Muhyiddin perlu ditangkap. It's not true. Muhyiddin Anwar sudah bohong kepada Parlimen. So, itu satu isu. Now, hari ini Lim Guan Eng mengamuk. Dia kata Muhyiddin fitnah lah, pembohong lah, penipu lah, dan macam-macam. Sekira bukan Lim Guan Eng yang membatalkan status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, siapa? Semasa tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri, Lim Guan Eng Menteri Kewangan. Lembaga hasil dalam negeri terletak di bawah Menteri Kewangan. So, kalau bukan lembaga hasil dalam negeri atau Menteri Kewangan yang membatalkan, siapa yang membatalkan? Lim Guan Eng tak cerita. Dia cuma kata bukan dia. Dan Anwar di dalam Parlimen pun berkata sama. Bukan Lim Guan Eng, oleh kerana Lim Guan Eng tak ada kuasa. Dan itu bohong. Sebab Seksyen 44(6B) dengan terang berkata yang ini kuasa menteri. It's clear. Minister's powers ada sebut dalam undang-undang. So, Anwar bukan saja bohong Parlimen. Dengan Anwar kata menteri tak ada kuasa. Anwar juga bohong Parlimen dengan mengatakan bukan Lim Guan Eng yang membatalkan status tax exempt Yayasan Al-Bukhari. Tapi kedua-dua, Anwar dan juga Lim Guan Eng tak beritahu sekira bukan Lim Guan Eng, siapa yang membatal. Mahathir. Adakah Perdana Menteri Mahathir semasa tu yang membatalkan tax exempt status Al-Bukhari? Kalau itu, bagi tahulah. It's not Lim Guan Eng, it's Mahathir. Dia yang membatalkan. Tapi yang kalau mengikut undang-undang, Menteri Kewangan punya kuasa. So that's one thing. Kekeliruan tentang sekira bukan Lim Guan Eng, then who? Dan kalau dia kata Lim Guan Eng tidak ada kuasa untuk membatalkan ataupun untuk memberi, dan Seksyen 44(6B) itu salah ke? Tidak. So, that's one issue lah tentang siapa yang berkuasa. So, sekarang ni, balik kepada the so-called crime. Kononnya, jenayah yang dilakukan oleh Muhyiddin. Now, Muhyiddin di-charge untuk salah guna kuasa dan di-charge untuk rasuah. Rasuah berkenaan dengan apa? Yayasan Al-Bukhari dituduh membayar rasuah kepada Parti Pribumi Bersatu. Dan mereka kaitkan pembayaran rasuah tersebut kepada sambungan ataupun isu tax exempt status Yayasan Al-Bukhari. Bermaknanya Muhyiddin terima rasuah dan oleh kerana rasuah maka Muhyiddin beri Yayasan Al-Bukhari tax exempt status. Tapi tax exempt status tu diberi oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional sebelum Pakatan Harapan ambil alih. Selepas dibatalkan, cancel oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Yayasan Al-Bukhari merayu tindakan lembaga hasil dalam negeri, Kerajaan Muhyiddin Yassin memberi semula. Berdasar kepada memang Yayasan Al-Bukhari ada tax exempt status dulu. So, kalau dulu dia layak, sekarang pun layaklah, itu saja. So, now sekira
tindakan itu dilihat sebagai rasuah dan salah guna kuasa. Yang dituduh bayar rasuah, Yayasan Al-Bukhari ataupun Syed Mokhtar Al-Bukhari dituduh membayar rasuah kepada Muhyiddin, tapi duit tu tidak pergi ke Muhyiddin, duit tu pergi ke Parti Pribumi Bersatu. So, yang melakukan rasuah, kononnya lah rasuah, yang melakukan rasuah ialah Syed Mokhtar Al-Bukhari, yang terima rasuah ialah Parti Pribumi Bersatu. Tapi Muhyiddin yang tidak terima rasuah, tapi oleh kerana dia tu Presiden Parti, Muhyiddin pula yang di-charge. Dan kalau tindakan Syed Mokhtar Al-Bukhari membayar Parti Pribumi Bersatu duit tu dianggap sebagai rasuah. Sebab apa? Syed Mokhtar juga tidak ditangkap dan di-charge. Sebab yang melakukan rasuah, dituduh melakukan rasuah ialah Syed Mokhtar. Yang terima rasuah ialah Muhyiddin Yassin yang ditangkap dan di-charge. Tapi Parti Pribumi Bersatu yang dikata terima duit tersebut, bukan Muhyiddin. So, banyak tak kena ni dengan charge ni. Dan kalau sekira betul lah, Syed Mokhtar telah lakukan jenayah dengan membayar rasuah kepada Parti Pribumi. Sepatut dia juga ditangkap, atau dia yang ditangkap kerana dia deal dengan parti. Dia tak deal dengan Muhyiddin lah, dia deal dengan parti. So, sepatutnya kedua-dua, kalau kita nak charge Presiden Parti misalnya, kedua-dua Muhyiddin dan Syed Mokhtar perlu di-charge. Tapi Syed Mokhtar tidak pula di-charge. Syed Mokhtar pula sekarang ni rapat dengan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. So, Syed Mokhtar is rewarded, Muhyiddin Yassin is punished. Tapi Muhyiddin Yassin tak terima 1 sen pun dari Syed Mokhtar. Ini nampak sangat pelik. So, kes lembu punya susu, sapi dan kambing pun terima balasan dia. So, this is the problem now. Jadi, oleh kerana mereka tangkap dan charge Muhyiddin, which is bagi saya lah satu kesilapan besar, maka sekarang ni timbul macam-macam side issues lah. Dan soalan tentang apa sebenar kerajaan sedang buat ni, dan sebab apa mereka buat kerja yang nampak tak senonoh. Muhyiddin tak pernah salah guna kuasa. Muhyiddin menggunakan kuasa mengikut peruntukan undang-undang yang membenar dia membuat keputusan, dan bukan dia yang buat keputusan, dia hantar surat tu, forward surat tu kepada Menteri Kewangan, iaitu Tengku Zafrul, untuk keputusan dan tindakan Tengku Zafrul. Tengku Zafrul pun sekarang ni duduk dalam Kabinet Anwar, tidak juga ditangkap dan di-charge atas salah guna kuasa. Kalau tak tangkap dia atas kes rasuah sekalipun, salah guna kuasa, dia telah meluluskan tax exempt status Yayasan Bukhari. So now Anwar terpaksa explain. Oleh kerana tu dia di dalam parlimen dia menafikan yang Lim Guan Eng yang buat, bukan Lim Guan Eng. Okeylah kalau bukan Lim Guan Eng yang buat, walaupun dia Menteri Kewangan dan di bawah Section 44(6)B ialah kuasa Menteri Kewangan, dan siapa? Then who was the one? Dia kena ada seorang yang membuat keputusan untuk batal atau cancel tax exempt status Yayasan Al-Bukhari. Dia kena ada seorang. Who in the ministry ataupun who in lembaga hasil dalam negeri yang membuat keputusan membatalkan tax exempt status Yayasan Al-Bukhari. Now, sekira Muhyiddin telah lakukan kesalahan kerana memberi balik ataupun menyambung status tax exempt Yayasan Al-Bukhari, dan itu dianggap sebagai jenayah, bermaknanya Yayasan Al-Bukhari tidak layak
menerima tax exempt status. Oleh kerana itu Muhyiddin ditangkap sebab tak sepatut Yayasan Al Bukhari diberi tax exempt status, tapi Muhyiddin beri. Walaupun bukan Muhyiddin yang berilah, Muhyiddin dituduh beri. So itu sudah satu kesalahan, satu jenayah. Oleh kerana Yayasan Al Bukhari should not be given tax exempt status. Tapi sekarang ni, ada ke tax exempt status Al Bukhari itu masih kekal atau sudah ditarik balik? Itu Anwar tak cerita, Lim Guan Eng tak cerita, tak ada orang yang cerita. So kita nak tahu, Muhyiddin melakukan jenayah oleh kerana memberi tax exempt status kepada Yayasan Al Bukhari, dan tidak sepatutnya Yayasan Al Bukhari diberi tax exempt status. Tapi hari ini, ada ke tax exempt status yang Muhyiddin dikata memberi kepada yayasan tersebut? Ada ke tax exempt status itu sudah dibatalkan atau masih kekal? Dan kalau sudah dibatalkan, oleh kerana apa dibatalkan? Dan sekiranya tidak dibatal, masih kekal, iaitu Yayasan Al Bukhari masih ada tax exempt status. Sebab apa tidak dibatal, masih kekal? Sekiranya mereka tidak layak mendapat tax exempt status. So, you tengok, satu isu. Tangkap Muhyiddin, charge Muhyiddin, itu sudah menimbulkan 10 soalan yang tidak dijawab oleh Anwar atau Guan Eng atau sesiapa sekalipun. In fact, Tengku Zafrul pun perlu ditanya. Sebab apa dia meluluskan atau menyambung tax exempt status Yayasan Al Bukhari kerana diarah oleh Muhyiddin, atau kerana memang Yayasan Al Bukhari layak mendapat, atau kerana rasuah? Why did Zafrul reinstate tax exempt status Yayasan Al Bukhari? So there's 10 questions, 10 soalan. Sekarang ni perlulah mereka, Zafrul, Guan Eng, dan juga SPRM, dan termasuk Anwar Ibrahim, kerana Anwar sudah bohong kepada Parlimen dengan mengatakan bukan Guan Eng, nombor 1, nombor 2, ini bukan kuasa menteri. Kedua-dua tu satu pembohongan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.